Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir karim. Rabbi yassir wa tu'assir karim. Rabbi yassir wa tu'assir karim. Alhamdulillah, kita dapat lagi bertemu pada video kali ini, yang mana kita akan bincangkan tentang pelajaran kita dan menyambung pelajaran yang lepas. Kita masih lagi dalam tajuk Hayya nata'arraf ilal huruf. Hayya nata'arraf ilal huruf. Pada video kali ini kita akan melihat tentang huruf zal. Huruf zal. Pada muka surat 12, huruf zal. Zal. Zal adalah huruf yang berada selepas huruf dal. Jadi selepas huruf dal, huruf zal. Cara menyebutnya mestilah diletakkan hujung lidah pada hadapan gigi. Sebelum menyebut huruf zal, kita letakkan lidah di hujung gigi, hujung lidah di hujung gigi dan menyebut huruf zal. Letakkan lidah dahulu, kemudian baru kita sebut zal. Zal. Okay, mari kita tengok huruf zal dalam pelbagai baris. Zal berbaris atas berbunyi za. 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 Contoh perkataannya zahabun. Zahabun. Ada tak huruf zal yang berbaris atas dalam perkataan zahabun? Ada yang di awal ni, zahabun. Za. Baik. Ma makna zahabun? Apa maksud zahabun? Zahabun ialah emas. Kemudian mari kita lihat zal berbaris kasrah ataupun zal berbaris bawah yang berbunyi Z. Jangan lupa letakkan lidah di hujung gigi, Z. Z. Contoh perkataannya zi'abun. Zi'abun. Ada tak zal yang berbaris bawah dalam perkataan zi'abun? Ada yang di awal ni, zi'abun. Ma makna zi'abun? Apa makna zi'abun? Zi'abun ialah serigala. Serigala. Ada banyak serigala, kita panggil zi'abun. Kemudian zal yang berbaris hadapan ataupun berbaris dhammah berbunyi zu. Zu. Mari kita lihat contoh perkataannya zubabun. Zubabun. Ada tak zal yang berbaris hadapan dalam perkataan zubabun? Ada yang di hadapan ni, zubabun. Ma makna zubabun? Apa makna zubabun? Zubabun ialah lalat. Zubabun bermaksud lalat. Jadi mari kita cuba ulang. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Dan lidah kita mesti diletakkan di hujung gigi sebelum menyebut sebutan-sebutan tadi. Dan mari kita lihat zal dalam pelbagai baris yang disebut dengan panjang. Seperti yang sebelum-sebelum ini kita pelajari bahawa setiap huruf yang berbaris atas, kemudian selepasnya terdapat alif yang tidak berbaris, maka ia akan disebut dengan panjang. Za. Contohnya huruf zal ni yang kita sebut za. Za. Contoh perkataannya hizaun. Hizaun. Ada tak zal yang berbaris atas dibaca panjang dalam perkataan hizaun? Ada di tengah-tengah ni. Hizaun. Apa makna hizaun? Hizaun ialah kasut.
Kemudian mari kita lihat zal yang disebut dengan panjang dengan berbaris bawah, iaitu terdapat huruf ya selepasnya. Zi. Contoh perkataannya ialah mudhi'un. Ada tak zal yang berbaris bawah yang dibaca panjang? Ada di tengah-tengah ini, iaitu zi, mudhi'un. Baik, ma makna mudhi'un? Mudhi'un bermakna penyiar ataupun DJ. Mudhi'un bermaksud penyiar ataupun DJ. Kemudian mari kita lihat zal yang berbaris hadapan yang disebut dengan panjang. Zu. Kenapa disebut dengan panjang? Sebab selepasnya terdapat waw yang tiada baris. Jadi di situ perlu disebut dengan panjang. Zu. Contoh perkataannya buzurun. Baik. Ma makna buzurun? Buzurun bermakna biji-bijian. Buzurun bermakna biji-bijian. Dan mari kita sama-sama cuba ulang menyebut huruf zal dalam pelbagai baris yang disebut dengan pendek dan panjang. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi begitulah sebutan huruf zal. Dan perlu kita ingat, mestilah disebut dengan meletakkan hujung lidah pada hujung gigi sebelum menyebut huruf zal. Dan di bawah ini mari kita lihat kaedah ataupun cara penulisan huruf zal. Caranya sama juga seperti kita menulis huruf dal, iaitu terdapat dua langkah. Yang pertama, satu daripada atas ke bawah. Langkah pertama, satu. Dan badannya dua. Satu, dua. Dan jangan dilupakan titik huruf zal. Kemudian mari kita lihat huruf berikutnya ialah huruf ra. Huruf ra. Ra berbaris atas disebut dengan ra. Contoh perkataannya jawrabun. Ada tak huruf ra yang berbaris atas ataupun berbaris fathah di dalam perkataan jawrabun? Ada, yang berwarna merah ini. Jawrabun. Ma makna jawrabun? Jawrabun bermakna stokin. Jawrabun bermakna stokin. Kemudian terlihat ra yang berbaris bawah ataupun ra berbaris kasrah yang berbunyi ri. Kita lihat contoh perkataannya rimahun. Ada tak ra yang berbaris kasrah ataupun berbaris bawah dalam perkataan rimahun? Ada di awal ini. Rimahun. Jadi sebutan bagi huruf ra yang berbaris bawah mestilah lebih nipis berbanding dengan sebutan huruf ra yang berbaris atas. Kalau kita sebut huruf ra yang berbaris atas bunyinya ra, tebal, dan ra berbaris bawah mestilah disebut dengan nipis, ri. Dan mari kita lihat ma makna rimahun. Apa maksud rimahun? Rimahun ialah anak-anak panah. Kemudian kita lihat ra berbaris depan. Ra berada hadapan
ataupun ra berbaris dhammah yang berbunyi ru. Mesti disebut dengan tebal. Ru. Rubu'un. Rubu'un. Ada tak huruf ra yang berbaris hadapan dalam kata rubu'un? Ada yang di hadapan ini. Rubu'un. Ma makna rubu'un? Rubu'un bermakna 1/4. Pecahan 1/4 kita sebut rubu'un. Jadi mari kita cuba mengulang menyebut huruf ra dalam pelbagai baris. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Contohnya mari kita lihat sebutan huruf ra dalam pelbagai baris yang disebut dengan panjang. Mari kita lihat yang pertama, ra. Kenapa ra ini disebut dengan panjang? Kerana terdapat selepasnya huruf alif yang tidak berbaris. Maka ia akan disebut dengan panjang. Ra. Contoh perkataannya, radiu. Ada tak huruf ra yang disebut dengan panjang dalam perkataan radio? Ada yang di hadapan ini, iaitu dengan sebutan radio. Ma makna radio? Radio bermakna radio. Kemudian mari kita lihat ra yang berbaris bawah disebut dengan panjang. Ri. Mengapa disebut ri ini dengan panjang? Ri ini disebut dengan panjang kerana terdapat selepasnya huruf ya yang tidak berbaris. Maka ia disebut dengan panjang. Ri. Sarirun. Ada tak huruf ra yang berbaris bawah disebut panjang dalam perkataan sarirun? Ada yang di tengah-tengah. Ri, sarirun. Ma makna sarirun? Sarirun bermakna katil. Kemudian mari kita lihat huruf ra yang berbaris hadapan yang disebut dengan panjang. Ru. Kenapa disebut dengan panjang? Ia disebut dengan panjang kerana selepasnya terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Ru. Contoh perkataannya, qurudun. Ada tak ra yang berbaris hadapan disebut panjang dalam perkataan qurudun? Ada di tengah-tengah ini qurudun. Jadi ma makna qurudun? Qurudun bermakna kera-kera. Kera-kera kalau banyak kita sebut qurudun ataupun monyet-monyet. Jadi mari kita ulang sebut menyebut huruf ra. Ra yang dibaca dengan pendek, ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Dan ra yang dibaca dengan panjang ataupun disebut dengan panjang, ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Dan mari kita lihat cara penulisan huruf ra. Cara penulisan huruf ra terdapat dua langkah yang perlu kita ikut, iaitu yang pertama, kepalanya sedikit saja pendek. Langkah pertama, 1, dan ekornya dijulurkan ke bawah, 2. Kalau ada garisan, ekor ni mesti berada di bawah garisan. Jadi begitulah
cara penulisan dan sebutan huruf Ra. Kemudian mari kita lihat huruf yang berikutnya di muka surat 14, iaitu huruf Zai. Huruf Zai. Zai adalah huruf selepas huruf Ra. Perbezaan di antara Ra dan Zai adalah dari segi titiknya. Huruf Zai rupanya mirip huruf Ra, tetapi ia mempunyai titik di atas. Mari kita lihat huruf Zai disebut dalam pelbagai baris. Zai yang berbaris atas berbunyi Za. 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 Berbeza dengan huruf Zal. Huruf Zal kita menyebutnya dengan meletakkan lidah pada hujung gigi. Tetapi huruf Zai kita tidak perlu berbuat demikian. Sebaliknya, lidah kita tergantung tidak terkena pada gigi. Mari kita ulang sebut. Za. Ada bunyi desiran. Seperti bunyi lebah. Z. Okey. Za. Za. Mari kita lihat contoh perkataannya. Zarafatun. Zarafatun. Za. Zarafatun. Za. Ada tak huruf za dalam perkataan zarafatun? Ada yang di hadapan ini. Za. Zarafatun. Apa makna zarafatun? Zarafatun bermakna zirafah. Zirafah. Kemudian kita lihat zi. Zi adalah bunyi bagi huruf za yang berbaris bawah ataupun baris kasrah. Zi. Zi. Ziyaratun. Zi. Ziyaratun. Ada tak zai yang berbaris bawah dalam perkataan ziyaratun? Ada yang di hadapan ya. Ziyaratun. Ziyaratun. Apa makna ziyaratun? Ziyaratun bermakna ziarah. Ziarah ataupun menziarahi. Kemudian kita lihat za yang berbaris hadapan berbunyi zu. Zu. Kita lihat contoh perkataannya. Zuhurun. 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 Ada tak dalam perkataan ini huruf za yang baris hadapan? Ada yang di hadapan ini. Zuhurun. Apa makna zuhurun? Zuhurun bermakna bunga-bunga. Jadi mari kita ulang cara menyebut huruf za dalam pelbagai baris. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Dan mari kita lihat za dalam pelbagai baris disebut dengan panjang. Za. Za. Kenapa za ini disebut dengan panjang? Za yang berbaris atas disebut dengan panjang kerana selepasnya terdapat huruf alif yang tidak berbaris. Za. Contoh perkataannya hizamun. Hizamun. Dalam kata ini terdapat huruf za yang disebut panjang, iaitu di tengah-tengah ini. Hizamun. Apa makna hizamun? Hizamun bermakna tali pinggang. Kemudian mari kita lihat za yang berbaris bawah disebut dengan panjang. Zi. Zi. Mengapa za ini disebut dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Zi. Contoh perkataannya jaziratun. Jaziratun. Ada tak huruf za yang baris panjang yang berbaris bawah dan disebut dengan panjang dalam perkataan ini? Ada yang di tengah-tengah ini, iaitu
jaziratun. Jaziratun. Baik. Ma makna jaziratun? Jaziratun bermakna pulau. Jaziratun bermaksud pulau. Kemudian kita lihat huruf zai yang berbaris hadapan disebut dengan panjang. Zu. Kenapa ia disebut dengan panjang? Kerana selepasnya terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Zu. Halazunun. Ada tak huruf zai yang berbaris hadapan disebut dengan panjang dalam perkataan ini? Ada di tengah-tengah ini ya. Halazunun. Halazunun. Baik. Ma makna halazunun? Halazunun bermakna siput. Jadi mari kita sama-sama mengulangi menyebut huruf zai dalam pelbagai baris. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Jadi begitulah sebutan huruf zai yang disebut dalam berbagai baris, dibaca atau disebut dengan pendek atau panjang. Kemudian cara penulisan huruf zai sama juga seperti huruf ra. Terdapat dua pergerakan, iaitu yang pertama kepalanya satu dan ekornya dijulurkan ke bawah dua. Kita ulang, satu, dua. Dan ekor zai mestilah di bawah garisan. Begitu juga dengan titiknya, jangan dilupakan titik zai hendaklah diletakkan di atas. Jadi itu saja untuk video kali ini. Ustaz harap kamu dapat berlatih menyebut huruf zal, ra dan zai dalam pelbagai baris beserta contoh-contoh kataan yang telah diberikan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.